Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa khabar semua anak murid ustazah? Sihat? Apabila sihat sebut Alhamdulillah. Baiklah. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa belajar. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Ustazah akan mengajar awak mata pelajaran tajwid darjah 5. Jadi diminta semua murid-murid bersedia. Harapkan semoga murid-murid semua kat rumah bersedia. Kita nak belajar sekarang ni. Okey, kita tengok pada pelajaran yang pertama, iaitu hukum isti'azah. Okey, bila kita masuk tajuk baru, kita mesti nak berkenal-kenalan, dan di mana kita mesti tahu apa itu isti'azah, apa itu pengertian dia, kan. Jadi isti'azah tu apa? Siapa tahu? Isti'azah itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pandai awak. Okey. Pengertian isti'azah kita terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga pada segi istilah, yang di mana bahasa pendek sahaja, istilah panjang sikit, nak kena terangkan sikit lah. Okey, kita tengok pada bahasa. Isti'azah ialah memohon perlindungan, yang di mana maksud dia apa? Minta perlindungan daripada siapa? Allah. Daripada gangguan siapa? Syaitan yang direjam, syaitanirrajim. Okey. Dari segi istilah pula, lafaz atau sebutan yang memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang terlaknat. Panjang sikit kan? Jadi lafaz atau sebutan. Isti'azah juga disebut dengan lafaz ta'awuz. Lafaz apa? Ta'awuz. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok pada lafaz isti'azah. Apa lafaz dia? Okey, lafaz isti'azah ada dua. Awak tengok yang belah kanan ni. Okey. Lafaz isti'azah ada dua. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang masyhur. Maksud masyhur tu apa? Yang biasa digunakan. Okey, yang kedua, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kalau awak biasa baca maksuran, awak akan baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim lah. Awak akan jumpa, biasa awak jumpa. Okey, tengok yang seterusnya, hukum membaca isti'azah. Jadi membaca isti'azah ni apa hukumnya, Ustazah? Hukum yang pertama, isti'azah ini bukan daripada ayat Al-Quran. Kalau bismillahirrahmanirrahim, termasuk yang di mana kita wajib membacanya apabila kita membaca surah Al-Fatihah, kan. Jadi isti'azah ini bukan daripada ayat Al-Quran. Maka hukum membaca isti'azah ketika memulakan bacaan adalah tidak wajib. Namun ianya sangat dituntut. Apa maksud sangat dituntut? Sangat baguslah apabila dibaca, kan. Sebab dia ayat yang meminta perlindungan Allah, kan, daripada syaitan yang direjam, yang terlaknat. Okey, setakat ni faham? Okey, Alhamdulillah dah faham. Kita teruskan kepada tujuan dan kelebihan membaca isti'azah. Jadi, apakah tujuannya kita membaca isti'azah ni? Suka-suka ke? Jadi ada kelebihan dia. Jadi kita nak tahu kelebihan baca isti'azah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni apa? Yang pertama, mestilah kita untuk memohon perlindungan Allah. Sebab Allah saja yang boleh melindungi kita daripada segala balak bencana. Yang kedua, menambahkan keberkatan dalam bacaan, yang di mana bila kita membaca tu, kita kan berlindung daripada gangguan syaitan, mendatangkan kehusyukan ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi daripada sifat tercela seperti riya, ujub dan sebagainya. Jadi bila baca isti'azah ini, kita dijauhkan daripada sikap riya. Riya macam mana? Ketika membaca Al-Quran tu, kita mungkinlah rasa suara kita sedap. Okey, jadi nak minta orang lain dengar ke, kan. Jadi kita ini bila baca isti'azah, kita ni dijauhkanlah daripada sifat riya, tercela semua tu, kan. Okey.
Kita tengok pada kaedah membaca isti'azah dan basmalah serta awal surah. Jadi membaca isti'azah ni ada kaedah-kaedah. Apa maksud kaedah? Cara-caranya macam mana, dan membaca bismillah tu macam mana, pada waktu bila. Okey, ni Ustazah minta semua fokus. Fokus tengok yang Ustazah terangkan. Okey, kita tengok yang pertama, cara membaca isti'azah dan basmalah, cara yang paling baik. Maksudnya cara yang biasa digunakan. Okey, contohnya, Ustazah minta semua perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pangkah. Apa maksud pangkah? Pangkah bermaksud berhenti. Berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkah lagi. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kebiasaan yang kita lakukan apabila kita hendak memulakan membaca Al-Quran. Jadi a'udzubillah berhenti, bismillahirrahmanirrahim pun berhenti. Baiklah. Sekarang kita tengok yang nombor 2. Berhenti pada isti'azah tetapi menyambung basmalah dengan awal surah. Maksudnya dekat auzubillahi minasyaitonirrajim tu dia berhenti, tapi dekat bismillah tu dia terus kepada surah yang dia nak baca. Ustazah bagi contoh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Faham? Jadi auzubillah tu dia berhenti, bismillahirrahmanirrahim tu disambung kepada surah yang baru. Cuma apabila awak menyambung kepada surah yang baru, ayat yang baris yang terakhir pada bismillahirrahmanirrahim, awak mesti kena sebut apa? Mi tu jangan lupa. Awak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan lupa baris yang terakhir pada bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kita tengok pada yang nombor 3. Baca basmalah ni ada 4 cara tak silap saya. Ada 4 cara lah yang kita akan belajar. Nombor 3. Menyambung isti'azah dengan basmalah, kemudian berhenti. Kemudian baca awal surah. Maksudnya apa? Dia baca auzubillah tu dengan bismillahirrahmanirrahim terus. Bila nak masuk surah baru, barulah berhenti pada bismillah. Okey, tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Macam tadi juga, apabila kita ingin menyambung kepada bacaan yang seterusnya, baris sebelum masuk kita kena baca dekat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa. Mi tu jangan lupa. Okey? Cara yang keempat ialah menyambung isti'azah dengan basmalah dan awal surah. Macam mana? Sekaligus. Ini sesuai untuk mereka yang nafas panjang kan, nak baca sekaligus. Okey, contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nafas kena panjang. Okey, jadi dah faham ya? Okay, sekarang kita tengok pada cara membaca Auzubillah pada awal surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni special sikit lah. Nanti awak akan belajar kenapa baca surah At-Taubah ni tak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ustazah akan terangkan pada tajuk Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hari ni Ustazah tajuk isti'azah kan. Nanti dulu yang lain tu. Okey, cara membaca isti'azah pada awal surah At-Taubah. Yang pertama, berhenti pada isti'azah dan teruskan bacaan surah At-Taubah tu. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bara'atum minallahi. Akan sambung. Okey, itu cara bacaan yang pertama, isti'azah pada surah At-Taubah. Tengok yang kedua, cara membacanya ialah menyambung isti'azah dengan awal surah. Maksudnya sambung terus isti'azah tu dengan surah At-Taubah. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi. Sambung. Okey.
Jadi sampai sini saja pelajaran awak pada hari ini. Jadi awak dah belajar cara membaca isti'azah pada awal surah Taubah. Lepas tu cara membaca isti'azah dengan basmalah macam mana, ada 4. Tujuan dan kelebihan baca isti'azah apa. Awak dah belajar juga hukum baca isti'azah ni apa hukum dia. Adakah isti'azah ni termasuk dalam ayat Al-Quran? Ada berapa lafaz isti'azah, yang paling masyhur apa lafaznya, dan juga isti'azah pada segi bahasa dan istilah apa. Jadi semua Ustazah dah ajar. InsyaAllah minggu depan Ustazah akan ajar awak maksud basmalah pula. Ya, baiklah sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan segala ilmu yang Ustazah beri hari ini awak dapat manfaatkan dengan sebaiknya, insyaAllah. Dan Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.